Assalamualaikum, nama saya Nurul Safia Akila binti Halim Ridwan, pemegang kad matrik 23 DLS 23F 20115 dari kelas DLS 2A. Assalamualaikum, saya Nur Alia Munirah binti Nordin, nombor matrik 23 DLS 23F 2057 daripada kelas DLS 2A. Assalamualaikum, nama saya Syafa Khadijah binti Mahbub Shah. Nombor matrik saya 23 DLS 23F 2083, saya dari kelas DLS 2A. Assalamualaikum, nama saya Ungkuliana Amanina binti Ungku Abdul Rahman, nombor matrik saya 23 DLS 23F 2079. Saya dari kelas DLS 2A. Kami akan membincangkan tentang isu kenapa malas solat. Pada masa kini, masyarakat sering kurang mengambil berat tentang isu solat. Masyarakat sering melengah-lengahkan solat, malah ada juga yang meninggalkan solat. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana solat merupakan sebahagian daripada hidup kita. Solat merupakan tiang agama. Malah solat juga merupakan perkara yang wajib bagi setiap umat Islam. Dengan melaksanakan solat, kehidupan orang Muslim akan lebih teratur dan lengkap. Solat juga merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita dengarkan antara faktor-faktor kenapa masyarakat malas solat. Kemudian, faktor yang menyebabkan malas solat adalah sikap diri sendiri. Sikap diri sendiri yang malas solat, tidak disiplin terhadap solat dan kurang kesedaran terhadap tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Terusnya, bergaul dengan orang yang tidak solat. Sekiranya kita bergaul dengan orang yang tidak solat, kita akan mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan tabiat rakan atau orang di sekeliling yang tidak indah tentang agama dan terutama sekali solat. Antara sebab lain yang menyebabkan kenapa masyarakat pada zaman kini malas solat adalah kerana mereka terlalu lalai dengan urusan dunia. Hal ini kerana mereka lebih mementingkan urusan dunia berbanding urusan dunia seperti bekerja, bermain video berbanding menjalankan ibadah yang wajib. Ada dalil yang boleh menerangkan tentang faktor ini adalah ya ayyuhallazina amanu la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Akhir sekali, antara faktor kenapa malas solat ialah ibu bapa yang tidak tegas terhadap pelaksanaan solat terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa tidak menekankan disiplin dalam melaksanakan solat. Hal ini, anak-anak akan membesar dengan sikap sambil dewa terhadap agama yang akhirnya akan menjejaskan pembentukan akhlak dan kepribadian mereka. Kita dengar antara kesan-kesan apabila masyarakat pada zaman kini malas solat. Antara kesannya ialah waktu dan masa yang dilalui setiap hari menjadi tidak berkat. Seseorang mungkin merasa hidupnya tidak tenang, rezekinya sempit dan usaha-usaha tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Seterusnya, tidak diangkat dan dimakbulkan doa. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hubungan antara ibadah dan doa merupakan bentuk untuk kita berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Jika kita tidak solat, ia bermakna kita menjauhkan diri kepada Allah dan menyebabkan doa kita tidak diangkat. Selain itu, hati tidak tenang. Solat adalah ibadah yang menenangkan hati. Apabila meninggalkan solat, seseorang mungkin akan merasa gelisah, resah dan tidak tenang. Sekali, kesan-kesan apabila masyarakat pada zaman kini malas solat adalah rezeki tidak berkat. Solat adalah sumber kepada keberkatan dalam kehidupan. Meninggalkan solat boleh mengurangkan keberkatan dalam rezeki dan usaha harian kita. Mari kita dengar tentang pendapat dan pandangan agama. Adalah pandangan agama dari sudut Al-Quran. Kewajipan solat. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan bahawa solat adalah kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah pandangan agama tentang perintah untuk menjaga solat. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta, solat yang paling utama. Berdirilah kerana Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat ini memerintahkan untuk kita menjaga solat, terutama solat yang paling utama,
dan melaksanakannya dengan penuh kekhusyukan. Kita dengarkan cadangan untuk mengatasi masalah malas solat. Antara cadangan bagi penyelesaian masalah isu masyarakat pada masa kini malas solat adalah kita perlu meningkatkan kesedaran dan ilmu agama dengan mempelajari keutamaan solat bagi memahami mengapa solat itu sangat penting dalam Islam, termasuk ganjaran duniawi dan akhirat bagi mereka yang menjaga solat. Kita perlulah bergaul dengan rakan atau orang sekeliling yang solat supaya kita mendapat sokongan sosial yang baik serta mendapat inspirasi serta dorongan yang baik daripada mereka. Seterusnya, kita perlulah memperbaiki jadual dan disiplin diri dalam rutin harian dengan menentukan jadual harian yang jelas dan menetapkan solat di bahagian yang paling penting setiap hari. Akhir sekali, ibu bapa perlu lebih tegas terhadap pelaksanaan solat. Mari kita dengarkan pengajaran yang kita dapat jika kita malas solat. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada isu kenapa masyarakat pada masa kini malas solat adalah kita perlu mementingkan disiplin dalam diri terutama dalam beribadah, kerana malas solat mengingatkan kita bahawa disiplin dalam melaksanakan ibadah adalah sangat penting. Solat 5 waktu sehari memerlukan komitmen dan disiplin yang tinggi dan kelalaian dalam menunaikannya boleh mengganggu rutin hidup serta kesihatan rohani. Seterusnya, kita hendaklah menghargai nilai waktu dan kesempatan yang kita ada, kerana menunda atau malas dalam solat mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu. Setiap detik yang berlalu tidak dapat dikembalikan dan meninggalkan solat mungkin membuat kita menyesal di kemudian hari kerana mensia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.